Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video Ustaz Muhaizat. Ayuh kita tonton. Kemudian saya berikan ulasan dan react. Golongan yang menggelar diri mereka salafi dan ikut sunnah Nabi. Tapi kita tengok kebanyakan mereka di Malaysia lah pakaian tu ikut sunnah tu. Adakah bercakap semata-mata tanpa melalui perbuatan juga diikut sunnah? Gini. Dia kecek, kalau dia kecek benda betul, tak ada. Ikut sunnah lah. Kalau dia nasihat benda-benda yang betul, okey terima. Tak syarat seorang itu kena amal sunnah. Misalnya dia kata, awak bersiwak lah. Siwak lah. Dia sendiri tak bersiwak pun. Adakah sunnah? Ya, mengajar orang kepada sunnah. Sekalipun dia tidak bersunnah, tu kerugian bagi diri dia. Dia tak beramal, tu salah dia lah. Manakala suruhan dia, pelajaran dia betul, okey betul, tak ada masalah. Baiklah, kita sudah pun menontonnya. Jadi Ustaz ditanya tentang salafi yang tidak mengamalkan sunnah. Jadi Ustaz telah pun menjawab yang saya rasa okey juga tu. Cuma ada soalan yang Ustaz tidak jawab. Yang ini salafi yang kononnya mengajak kepada sunnah tetapi mereka ni tidak berpakaian dengan pakaian sunnah. Salafi mana agaknya tu ya? Yang pakai topi tu ke? Yang pakai t-shirt tu ke? Atau kerap kali tak pakai topi langsung? Kadang pakai baseball cap, kadang pakai topi ni. Salafi mana tu? Saya kot ya. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, pada kesempatan ini ingin saya jawab apa yang Ustaz tidak jawab ya, tentang salafi yang mengajak kepada sunnah tetapi mereka sendiri tidak berpakaian sunnah. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbahagi kepada dua. Sebenarnya topik ini telah saya sampaikan beberapa kali dalam video-video sebelum ini. Tak apalah, kita buat, saya sampaikan sekali lagi sebagai satu bentuk ulang kaji bagi mereka yang masih tak faham. Sebab di kalangan umat Islam ini, mereka masih define ataupun kayu ukur mereka untuk mengetahui ustaz atau bukan ustaz, ahli agama atau bukan ahli agama dengan cara pakaian mereka. Dengan cara serban ke, jubah ke, ada selendang yang gantung, tangan pegang biji tasbih kan. Itu bagi mereka orang agama. Dan orang ni bila cakap tentang agama, apa pun dia cakap, semuanya betul. Tak kisah kelentong macam mana pun, kurafat macam mana pun, sampah sarap macam mana pun, asalkan dia berpakaian, pakaian agama, maka inilah orang agama. Asalkan dia berpakaian ala sunnah, maka inilah orang yang mengajak agama dengan cara yang betul. Bahkan sudah ada trend sekarang ini yang sangkut selendang tu kan, sangkut selendang kemas yang diklip apa tu kan. Ini handsome lah. Pakaian dia kemas lah. Ni apa pakai t-shirt macam ni saja. Okey. Topi pula ni, topi dari Decathlon. Okey, baik. Sekali lagi ya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbahagi kepada dua, sunnah tasyri'iyah dan sunnah ghairu tasyri'iyah. Apakah itu sunnah tasyri'iyah? Sunnah yang dimaksudkan ataupun sunnah yang merupakan syariat Islam itu sendiri, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawanya kepada umat manusia. Ini sunnah tasyri'iyah. Antaranya ada yang berkaitan dengan akidah, antaranya ada yang berkaitan dengan ibadah, wudu, solat, puasa, zikir, doa. Antaranya ada yang berkaitan dengan hukum hakam nikah ke, munakahat apa, jual beli apa semua kan. Antaranya ada yang berkaitan dengan akhlak. Sunnah tasyri'iyah inilah yang kita mesti ikut. Di antaranya ada yang wajib, di antaranya ada yang sunat. Tetapi inilah sunnah tasyri'iyah. Sunnah yang kedua ialah sunnah ghairu tasyri'iyah. Ghairu ni maknanya bukan. Yang bukan syariat Islam, yang tidak dimaksudkan sebagai syariat Islam. Ini sunnah ghairu tasyri'iyah. Apakah sunnah ghairu tasyri'iyah? Ia adalah kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia biasa. Seperti cara pakaian beliau, cara penutup kepala beliau, ataupun baginda, haiwan yang baginda tunggang, makanan yang baginda makan, itu adalah sunnah ghairu tasyri'iyah. Ia tidak dimaksudkan sebagai sebahagian daripada syariat Islam. Jadi sekarang kita masuk kepada soalan yang ditanya tentang pakaian kan. Kenapa tak pakai jubah, kenapa tak pakai serban, kenapa tak pakai selendang ke apa. Para penonton yang dirahmati Allah, memang sahih bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai jubah, pakai serban. Hadis fadilat serban yang itu tak ada yang sahih. Baginda pakai serban itu memang sahih. Okey? Tapi sekarang ni soalannya, masyarakat Arab pada zaman itu
termasuk mereka yang non-Muslim, termasuk mereka yang memusuhi Islam seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Dia orang pakai apa? Coat and tie ke? Pakai Levi's 501 ke? Levi's jean ke? Tak, mereka pakai yang sama juga sebab itu adalah pakaian manusia pada zaman itu. Jadi sunnah ghairu tasyriyah ini adalah satu sunnah ataupun kelaziman, kebiasaan masyarakat ketika itu, pada zaman itu, pada tempat itu. Ia tidak dimaksudkan sebagai sebahagian daripada syariat Islam. Okey, sebab bila kita kata tentang jubah sebagai contoh, Abu Jahal, Abu Lahab pakai apa? Jubah juga. Alright, contoh yang lain, yang selendang tu. Selendang tu memang sahih Rasulullah pakai, tapi selendang itu multi purpose, pelbagai kegunaan. Kalau hari panas macam ni, berguna untuk lap peluh. Kalau nak solat, tempat sujud tu panas, alas dekat situ. Kalau nak makan, duduk, alas itu letak makanan. Bila nak tidur, lipat-lipat bagi tebal sikit, boleh jadi macam bantal. So, selendang itu multi purpose. Dan letak macam tu saja. Tak ada yang diletak kemas, tak boleh dibuat apa-apa, melainkan untuk menunjuk saja bahawa dia orang agama. Padahal sunnah Rasulullah, selendang itu multi purpose. Dan bukan Rasulullah saja pakai selendang. Lelaki yang lain pun pada zaman itu pakai selendang juga. Alright? Bukanlah pakai, maknanya menggantung selendang sebab ianya multi purpose. Bukannya untuk tujuan hiasan, bukannya untuk tujuan mengelabui masyarakat bahawa inilah orang agama. Okey, sekarang ni macam mana kita nak bezakan antara sunnah tasyri'iyah dengan sunnah ghairu tasyri'iyah? Baik, sunnah tasyri'iyah ni ialah tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnah tu tak ada. Bila Rasulullah ada, baru sunnah itu ada. Sebab barulah ia disyariatkan, barulah wahyu diturunkan, barulah baginda yang diutus sebagai rasul membawa dan mengajarnya. Okey, ini sunnah tasyri'iyah. Sunnah ghairu tasyri'iyah pula ialah Rasulullah ada ke tak ada, memang begitu. Rasulullah ada ke tak ada, memang orang lelaki zaman tu pakai jubah. Rasulullah ada ke tak ada, memang orang lelaki pada zaman itu kebanyakannya menggantung selendang sebab cuaca di sana kan panas. Satu lagi, kalau ribut pasir mereka lipat untuk tutup muka. Kan jadi nampak mata saja. Memang ada. Tak kisah Rasulullah ada ke tak ada, memang ada. Menaiki unta, menaiki keldai, menaiki kuda. Itu sunnah ghairu tasyri'iyah. Rasulullah ada ke tak ada, memang itulah kenderaan, itulah haiwan tunggangan pada zaman baginda. Para penonton yang dirahmati Allah, kita sebagai umat Islam, yang dituntut ke atas kita untuk ikut ialah sunnah tasyri'iyah. Dan bukannya ghairu tasyri'iyah sebab kita tidak dituntut untuk menjadi orang Arab. Masing-masing ada fashion, cara pakaian masing-masing. Kita di sini mungkin baju Melayu ke, ataupun saya yang buat video outdoor ni, pakai t-shirt saja ke dengan seluar yang sejuk. Matahari, sekarang pukul 10.30. Okay, matahari jadi ada topi. Dia bergantung kepada lokasi. Dan this is not meant to be sunnah or not sunnah sebab ini adalah kebiasaan masyarakat itu. Asalkan tidak menyerupai ciri-ciri agama kaum lain. Yang kita mesti ikut, saya ulangi, ialah sunnah tasyri'iyah. Di antaranya ada yang wajib, di antaranya ada yang sunat. Saya bagi beberapa contoh ya. Antara kekeliruan umat Islam di Malaysia ni. Okey. Antara sunnah tasyri'iyah ialah baginda membawa akidah yang sahih. Pada zaman itu, masyarakat tu, mereka kenal Allah. Mereka kenal Allah dari sudut rububiyah. Tapi dari sudut peribadatan, mereka berdoa kepada patung-patung mereka. Apabila ditegur, mereka kata, patung-patung ni doa saja, tetapi ia hanyalah berperanan membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun yang memakbulkan ialah Allah, bukan patung. Ini hanya untuk membawa kita dekat. Lalu Rasulullah pun membawa satu sunnah yang ini dalam aspek akidah bagi membetulkan perkara yang salah itu, bahawa apabila kita hendak berdoa, berdoalah direct, terus langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu beza. Tetapi kita lihat sebahagian orang yang berpakaian ala-ala Rasulullah, tapi dalam hal ini mereka menyeru. Bukan saja mereka buat, mereka menyeru. Mereka membela, mereka berhujah untuk membenarkan, mewajarkan, menjustifikasikan berdoa kepada orang mati. You are wearing, dia pakai pakaian macam ala-ala Rasulullah, tapi dia ajak kepada perkara yang menyelisihi sunnah tasyri'iyah. Dia ikut sunnah ghairu tasyri'iyah, tetapi dia yang
sunnah yang tasyri'iyah tu pula dia ajak kepada sesuatu yang bertentangan ya. Okey. Bahkan sebelum ini saya ada buat satu video react kepada Ustaz Muhaizat juga. Tajuk dia Ustaz Muhaizat dan Petua Ayatul Kursi, di mana Ustaz menerangkan dalam satu hari tu amalkan amalan ini ya. Iaitu baca surah Al-Fatihah sekali, baca selawat 11 kali, kemudian berdoa, ya Allah jadikanlah Ayatul Kursi ini sebahagian daripada darah dagingku. Lalu baca Ayatul Kursi dan baca Ayatul Kursi sebanyak 41 kali. Maka Ayatul Kursi itu dengan petua ini akan menjadikan badan kita ni umpama orang muda meskipun sudah tua. Padahal dalam aspek inilah, dalam aspek ibadah inilah kita kena ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di sana memang ada hadis-hadis baginda yang telah pun mengajar bilakah masa untuk membaca Ayatul Kursi. Pagi dan petang sekali, selepas solat fardu, selepas setiap solat fardu sekali, dan sekali sebelum tidur. Jadi nampak tak? So, ustaznya memakai serban, ustaznya memakai pakaian ala-ala agama, tapi yang dia ajar menyelisihi sunnah tasyri'iyah. Beliau berpakaian sunnah yang ghairu tasyri'iyah, tetapi mengajar sesuatu yang menyelisihi sunnah tasyri'iyah. Apa satu lagi contoh? Okey, satu lagi saya baru buat baru-baru ni, seorang ustaz mengajar selepas solat, selepas memberi salam, zikir yang Rasulullah ajar, letak tepi dulu, amalkan dulu apa yang guru dia ajar. Amalkan dulu apa yang biasa sekolah pondok ajar, yang ini dengan membaca ayat terakhir daripada surah Al-Isra, ayat 111, ayat 111 surah Al-Isra. Petuanya untuk mengelak nyanyuk atau pikun di hari tua kemudian. Tapi poin penting dia apa? Sunnah Rasulullah letak nombor 2. Padahal itulah sunnah tasyri'iyah. Alright, dan kemudiannya Rasulullah pun ada ajar doa untuk mengelakkan nyanyuk ataupun pikun. Itu pun tidak diajar. Tapi yang diajar ialah sunnah gurunya. Tapi ustaz ni berpakaian ala-ala Rasulullah. Ada pakaian ala-ala Islamik tu lah. So, yang dia ikut ialah sunnah ghairu tasyri'iyah. Sunnah tasyri'iyah dia letak pada tangga yang kedua. Satu lagi contoh ya, yang masyhur disebut-sebut oleh para pencinta bid'ah dari kalangan ahlul bid'ah wal jamaah, ialah at-tarku, yang ini apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Mereka kata, apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah, ia bukanlah hukum, berarti kita boleh saja buat. Okey? Mereka ini menyebut at-tarku dari aspek sunnah ghairu tasyri'iyah. Berarti macam tadi saya katakan, pada zaman Rasulullah, baginda ada naik kuda, unta, kaldai tak adalah, tapi adalah yang lain naik kaldai ataupun kaldai bawa barang. So Rasulullah meninggalkan daripada naik gajah. Ini adalah sunnah ghairu tasyri'iyah. So apa yang Rasulullah tinggalkan dalam hal dunia, kita boleh saja amalkan sesuai dengan keperluan, sesuai dengan zaman. Yang Rasulullah tinggalkan, at-tarku, yang Rasulullah tinggalkan dalam sunnah tasyri'iyah, itulah yang menjadi hukum, sebab baginda diutus untuk membawa syariat Islam. Dan ucapan baginda, perbuatan baginda, persetujuan baginda menjadi sunnah tasyri'iyah. Apa yang baginda tak ajar, apa yang baginda tak buat, apa yang baginda tidak persetujui dalam sunnah tasyri'iyah, itu barulah at-tarku yang menjadi hujah. Bila Rasulullah tak buat, kita pun tak buat. Tapi nampak tak how they confuse things, they don't know tentang ghairu tasyri'iyah dan tasyri'iyah ini. Lalu bila kita berhujah Rasulullah tak buat, mereka pun berhujah balik. Habis Rasulullah pun tak guna kamera. Rasulullah pun tak pakai topi. Rasulullah pun tak guna YouTube. Halo, itu semua ialah sunnah ghairu tasyri'iyah. Yang kita berhujah ialah sunnah tasyri'iyah. Yang ini apa yang Rasulullah tak buat. Berarti apabila Rasulullah tidak melakukannya, it is not meant to be part of the syariah. Apabila Rasulullah tidak melakukannya, berarti ia sememangnya tidak dimaksudkan sebagai sebahagian daripada syariah. Sebagai nota tambahan, antara manfaat lain bagi mengetahui perbezaan antara sunnah tasyri'iyah dan ghairu tasyri'iyah ialah larangan bid'ah. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang bid'ah, yang dimaksudkan itu ialah perkara-perkara baharu yang dibuat di atas sunnah tasyri'iyah dan bukannya ghairu tasyri'iyah. Sebab sunnah ghairu tasyri'iyah itu terpulang kepada tamadun manusia dan boleh-boleh sahaja manusia membuat apa yang baharu sesuai dengan perkembangan zaman.
Adapun sunnah tasyri'iyah itu memang syariat Islam yang baginda bawa daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia, maka ia hendaklah kekal sebagaimana adanya, sebagaimana tulen, tanpa direka cipta sesuatu yang baharu. Namun apa yang berlaku sekarang ini termasuk di kalangan para agamawan ialah mereka seperti memerli ataupun menyindir tentang hal bid'ah ini. Umpama mereka berkata, kenapa naik kereta? Naiklah unta. Kenapa pakai t-shirt? Pakailah jubah. Kenapa berdakwah menggunakan YouTube? Berdakwahlah secara lisan. Dan perkara-perkara lain yang semua itu merupakan sunnah ghairu tasyri'iyah. Di mana, saya ulangi bagi sunnah ghairu tasyri'iyah, boleh-boleh saja kita mereka cipta sesuatu yang baharu. Yang dilarang ialah mencipta sesuatu yang baru di atas sunnah tasyri'iyah. Demikian juga dalam perkara-perkara yang membantu urusan agama, seperti menggunakan mikrofon dan pembesar suara untuk azan. Seperti menggunakan Al-Quran sekarang ini dalam bentuk yang ada aplikasi dalam phone ataupun yang ada dalam komputer. Malah sebelum itu lagi, apabila dibukukan Al-Quran itu sendiri, semua itu ialah sunnah ghairu tasyri'iyah dan bukannya sunnah tasyri'iyah. Jadi apabila tidak dapat membezakan perkara ini, maka kita lihat sebahagian agamawan mereka cuba menjustifikasikan, mewajarkan bid'ah dalam sunnah tasyri'iyah dengan berhujah dalam perkara-perkara yang merupakan sunnah ghairu tasyri'iyah. Okey, jadi para penonton yang dirahmati Allah, sangat penting untuk kita bezakan sunnah tasyri'iyah, sunnah ghairu tasyri'iyah. Kita dapat lihat sangat banyak orang-orang yang berpakaian agama. Berpakaian ala-ala, ada serban, kopiah, tapi mereka ini mengajar sesuatu yang menyelisihi sunnah tasyri'iyah. Mereka ikut sunnah ghairu tasyri'iyah, tetapi mereka ajar sesuatu yang menyelisihi sunnah tasyri'iyah. Padahal yang dituntut kepada kita ialah mengikuti sunnah tasyri'iyah. Di antaranya ada yang wajib, ada yang sunat. Yang ghairu tasyri'iyah itu terpulang kepada tamadun, peradaban, lokasi, kesesuaian masing-masing, asalkan macam kalau pakaian tadi menutup aurat bagi lelaki, bagi muslimat lain kan. Jadi satu kekeliruan yang berlaku, yang masyarakat kita pun jadi keliru. Sebab kalau orang-orang agama pun keliru, masyarakat pun menjadi keliru. Dan satu perkara lain pula, kenapa orang-orang agama ni dah keliru, tapi mereka ni seperti nak pakai memang macam tu saja. Kenapa? Sebab mereka tahu dengan pakaian mereka dapat mengelabui perspektif masyarakat. Supaya masyarakat akan lihat mereka ni orang agama. So whatever kurafat, apa saja kurafat, apa saja hadis palsu, apa saja petua-petua yang tak ada asal usulnya, orang akan terima sebab yang menyampaikannya ialah orang yang berpakaian agama. Orang yang tidak berpakaian agama, cakaplah hadis sahih, cakaplah dalil Al-Quran, cakaplah kaul ulama, cakaplah perkara-perkara yang sahih dalam agama, mereka tak terima sebab berpakaian yang lain. Jadi sekali lagi kekeliruan antara sunnah tasyri'iyah dan juga ghairu tasyri'iyah. Baiklah, itulah penjelasan saya, tolong jawab bagi pihak Ustaz Muhaizat terhadap soalan tersebut. Kenapa orang yang ajak pada sunnah, salafi yang ajak pada sunnah ni, tapi pakaiannya tidak pun sunnah. Pakaiannya tidak sunnah sebab itu ialah ghairu tasyri'iyah yang kita mesti ikut. Yang kita ajak orang kepadanya ialah sunnah tasyri'iyah. Baiklah, demikian jawapan saya. Tolong jawab bagi Ustaz. Saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.